Lepas tampin Pasir Mas ya. Okay. Ya. Terima kasih Datuk Yang Pertua kerana membagi saya peluang untuk berbahas dalam pembentangan bajet 2014. Datuk Yang Dipertua, Sarawak itu tanah yang besar dan luas, jadi saya harap dapat mendapatkan masa tambahan. Ya, saya juga ingin mengambil masa tambahan. Sarawak besar. Saya ingin juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan kerana satu kali lagi dia berjaya, Barisan Nasional berjaya menyingkirkan Sabah dan Sarawak dalam bajet 2014. Dalam bajet yang dibentangkan oleh Perdana Menteri, jumlah peruntukan bagi Sarawak dari segi pembinaan jalan raya dan jabatan hanya 217 million daripada 3.54 bilion. Adakah ini memadai memenangkan pembangunan di Sarawak seperti juga di Sabah? Jauh ketinggalan walaupun setelah 50 tahun merdeka. Syarat pembentukan Persekutuan Malaysia di mana kedua-dua negara tersebut tidak akan ketinggalan dari segi pembangunan seperti yang tercatat dalam Perjanjian 1820 ataupun 1820 Agreement. Sarawak 1/3 dari segi keluasan tanah, lebih kurang 10% daripada populasi Malaysia, serta mengeluarkan minyak mentah dan gas utama di Malaysia. Dengan pembangunan yang begitu ketinggalan, terbukti sekali lagi Sarawak dikelirukan keutamaan perlu dibagi kepada Sabah dan Sarawak supaya kita orang Sabah dan Sarawak boleh memperolehi infrastruktur yang bukan sahaja membolehkan kita bersaing dari segi ekonomi tetapi juga hak asasi kita. Pen Borneo Highway perlu disiapkan dengan segera. Bukannya pada tahun 2025, 22 bilion. Itu pun jika ianya tidak dinaikkan, serta puluhan ribu nyawa terkorban kemudiannya. Ianya perlu disiapkan sekurang-kurangnya 2 tahun sebelum pencapaian wawasan 2020. Bagi Perdana Menteri, mungkin 2018 lah. Dalam 2 tahun ini, ia membolehkan ekonomi Sarawak memecut serta berkembang secara semula jadi dengan adanya rangkaian jalan di antara bandar-bandar utama. Kita tidak berhak digelar negara maju jika Pen Borneo Highway tidak dapat disiapkan, kerana jangan lupa perjanjian kita bahawa mesti adanya pembangunan serentak serta saksama di Sabah dan Sarawak with the forming of Federation of Malaysia. Mana adanya maju jika tiada rangkaian jalan yang bertaraf seperti yang terdapat di Semenanjung wujud di antara bandar-bandar di Sabah dan di Sarawak. Ianya akan menjadi satu penghinaan kepada rakyat di Sabah dan juga di Sarawak. Seperti kita ketahui bahawa salah satu tujuan dalam mengadakan GST adalah untuk menambahkan keuntungan negara dalam lingkungan anggaran 32 bilion. Pakatan Rakyat kita tidak bersetuju dengan wujudnya GST pada masa kini di Malaysia. GST itu memang adalah satu kaedah, satu sistem percukaian yang efektif, tetapi dalam tangan kerajaan yang tidak efektif, boros serta budaya rasuah yang berleluasa, yang adalah satu malapetaka kepada rakyat jelita. Buktinya, Auditor General Report dengan izin, penyelewangan yang begitu dahsyat tahun demi tahun, tetapi apa gunanya? Tiada tindakan. Ini jelas menunjukkan rakyat tidak dipedulikan. Biar saya bagi contoh, Department of Broadcasting, 20 jam dinding yang dibeli pada ringgit Malaysia 3,810 seunit, walaupun anggaran harga pasaran hanya RM100 ringgit, pembaziran sebanyak 74,200 ringgit. 3 A4 size scanner RM14,670, harga anggaran pasaran hanya RM200 sahaja. Pembaziran RM43,410 ringgit. Dua contoh ini pembaziran keseluruhan daripada Auditor General Report, RM117,610 ringgit. Jumlah kecil jika berbanding dengan pembaziran berbilion oleh kerajaan, tetapi contoh ini cukup menunjukkan ketidakpuasan kita rakyat Sarawak dan Sabah. Kenapa? Dengan adanya duit yang dibazirkan ini, lebih kurang 120,000, kita boleh membeli sekurang-kurangnya 3 buah mobile ultra scan bagi klinik pedalaman kecil serta pasukan medik bergerak.
Contohnya di kawasan pedalaman seperti di Sarikeh dan Mas Garing. Berapa banyakkah kes di mana anak kandungan serta ibu yang mengandung meninggal dunia kerana tiadanya kelengkapan ini. Tiada duit kononnya, jam Rolex gantung di dinding. Duit yang kita boleh juga gunakan untuk buat replacement dekat projektor dengan dewan, di dalam dewan yang mulia ini. Ada buka tapi tak boleh nampak. Tak boleh. Kemudian pembelian 2 pesawat pada harga 7 million USD. 2 kali ganda harga pasaran mengikut report Auditor General. Lenggong bangun. Masa tak cukup. Pembaziran sebanyak 3 million USD. Iaitu lebih kurang ringgit kita baca. RM 11 million. Dengar dulu. Duit ini boleh digunakan untuk menambahkan mesin radioterapi serta planning mesin di Hospital Umum Sarawak. Pada 1 Oktober tahun ini, 3 buah daripada 5 mesin radioterapi itu telah pun rosak selama seminggu dan mengakibatkan 140 pesakit terjejas, di mana di antaranya adalah pesakit kritikal. Beberapa bulan sebelumnya, mesin planning rosak sepanjang 1 bulan. Saya hairan, pernahkah kementerian ataupun pewakil khas menteri turun padang dan mendengar secara ikhlas aduan-aduan daripada kaki tangan hospital, terutamanya di Hospital Umum Sarawak? Syarikat manakah yang membekalkan alat perubatan kritikal ini dan ketidakmampuan mereka dalam mengatasi downtime dengan izin secara serta-merta tidak berprofesional dari segi mengelakkan ataupun mengurangkan downtime. Itu pun harga yang dibeli adalah mungkin jauh lebih tinggi daripada pasaran. Dahlah untung banyak dan senang, tetapi profesionalisme itu dibiarkan. Dahlah pembangunan Sarawak dibiarkan. Jangan pula kita memainkan nyawa rakyat Sarawak yang tersayang. Masalahnya Dato' yang dipetua. Dia cakap suara Malaysia. Kapal. Ya, kapal. Sabar ni. 3%. Terima kasih Datuk Speaker. Sebagai seorang ahli parlimen daripada Sarawak, saya minta penjelasan daripada YB Stampin. Tidak dapat dinafikan bahawa hari ini Barisan Nasional masih mentadbir Putrajaya kerana yang berhormat daripada Sabah dan Sarawak. Namun begitu, ini tidak dapat dicerminkan dalam bajet 2014. Dan bajet 2014 ini tidak membantu atau dirangka untuk membantu masyarakat Sabah dan Sarawak. Tetapi sebaliknya, yang berhormat daripada Sabah dan Sarawak berpura-pura berterima kasih dengan Menteri Kewangan yang juga Perdana Menteri. Adakah sandiwara sebegini bermaksud yang berhormat Sabah dan Sarawak Barisan Nasional ini mencekik, menekan dan menganiaya masyarakat Sabah dan Sarawak untuk selama-lamanya? Tepat sekali. Sila masukkan dalam pembahasan saya. Masalahnya Dato' yang dipetua, dekat Sarawak dengan janji-janji serta peruntukan walaupun sedikit sepatutnya boleh menolong kehidupan rakyat Sarawak, tetapi sikap tidak kepentingan oleh kerajaan. Sebagai contoh, nombor 1, pada 2008 selepas general election, dengan izin Perdana Menteri berjanji peruntukan khas sebanyak 1 bilion bagi pembangunan infrastruktur yang boleh membawa impak ekonomi tinggi di Sarawak, katanya. Mesti disahkan dalam masa 2 tahun. Lebih 500 million bagi pembinaan serta naik taraf jalan raya. Akan tetapi lebih kurang 67% dari segi peruntukan projek adalah tidak siap ataupun sakit. Itu pun bukan 2 tahun, lebih 3 tahun. Manakah pelebihan daripada 1 bilion peruntukan tersebut? Berapa banyak duit terbazir kerana projek yang tidak lengkap dan sakit? Kenapakah ini berlaku? Adakah pembaziran ini sebenarnya adalah isi di sebalik batu? Kedua, Teluk Melano Sarawak. Adakah betul bahawa lebih kurang 50 million digunakan untuk membuat penjana elektrik angin yang sepatutnya membakalkan elektrik kepada kampung di situ? Mana elektrik? Itu pun tak jalan. Jika betul 50 million, bayangkan berapa banyak pembangunan yang boleh disalurkan begitu banyak kampung pedalaman Sarawak di mana sampai sekarang tiada elektrik, tiada air. Bagaimana dengan bangunan sekolah yang begitu besar di Teluk Melano? Bahkan saya difahamkan bahawa hanya kurang daripada 30 murid sahaja. Projek siapa? Siapa yang untung? Jadi seperti Wadi Kota Kinabalu yang cakap, Pontianak ini mesti ditangkap. Yang ketiga, tempat letak kereta berperingkat di Hospital Umum Sarawak yang dijanjikan sekian lama. Kalau tak salah saya pada 2008. Barulah nak bermula pada tahun 2014. 6 tahun penderitaan rakyat serta kaki tangan hospital. Keempat, kawasan Beliong Sarawak.
juga bermaksud kissing the dragon. Naga tak ada, begitu juga tiada elektrik di banyak tempat. Kelima, Stampin. dua lagi, 2 minit Kelima, kampung Padawan lebih kurang 5 hingga 10 minit daripada pekan kecil serta pipe air utama di jalan utama. Penduduk kampung masih terpaksa minum dan mandi air sungai. Kampung yang hanya 15 minit masa pandu daripada pinggir Kuching, Sarawak. Tiada air, minum, mandi, semua dekat sungai. Last one, keenam dengan izin. Kampung Rayang, Nunggu Kopi, Tanah Putih, iaitu Jalan Raya Semamban sepanjang 15 km pada kos 68 million, iaitu 4.5 million per kilometer. Bermula 2001 April sampai sekarang hanya 3 km siap. Jalan raya itu satu lorong sahaja, 68 million. Kalaulah menteri pergi sekarang, tiada jentera, tiada mesin, tiada projek, tiada duit naik taraf sistem air di begitu banyak tempat di Kuching. Kampung-kampung tiada air, tiada elektrik, jalan raya buruk. Duit yang boleh digunakan untuk membina jambatan di Batu 32 Jalan Lama dekat Sarawak yang berhampiran di mana ratusan murid sekolah membahayakan nyawa mereka melintas. Hendakkah kita menunggu adanya malapetaka barulah jambatan kurang daripada 200,000 dibuat, sedangkan projek 68 million yang tidak ada tender terbuka dikurniakan begitu sahaja. Jadi sebagai rumusan, memang jelas penyelewangan duit ini merupakan satu penghinaan bagi rakyat di Sabah dan Sarawak. Penyelewangan serta janji propaganda atas nama pembangunan Sarawak, tetapi apa yang rakyat Sarawak dapat hanya kekecewaan. Saya harap pembangunan pedalaman yang lambat ini bukanlah disengajakan sebagai jentera bagi Barisan Nasional, di mana kehidupan rakyat sentiasa dalam kemiskinan, supaya mereka tidak didedahkan kepada media luar kecuali jentera propaganda Barisan Nasional seperti stesen televisyen tempatan, contohnya RTN dan TV3. Sekian, terima kasih dari Bumi Kenyalang, dari Sarawak, Bumi Sarawak.